Filem ini basically tentang bagaimana Scott Lang, Hope Van Dyne, Hank Pym, Janet Van Dyne dan juga anak kepada Scott Lang iaitu Cassie Lang menerokai satu alam yang baru iaitu Quantum Realm, tetapi dalam masa yang sama untuk melawan dengan satu musuh yang baru iaitu Kang the Conqueror. Dalam filem ni ada beberapa karakter yang returning dan juga karakter yang baru. Karakter-karakter yang returning adalah seperti Paul Rudd sebagai Scott Lang, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, Michelle Pfeiffer sebagai Janet Van Dyne, Michael Douglas sebagai Hank Pym. Ada juga karakter-karakter yang baru seperti Catherine Newton sebagai Cassie Lang. Ini bukan kira karakter baru lah. Dia ada sebelum ni tapi dimainkan oleh orang lain iaitu Emma Fuhrmann. Marvel biasalah, dia memang suka main tukar-tukar karakter seperti War Machine, Bruce Banner, sekarang Cassie Lang. David Dastmalchian sebagai Vap. Dan yang paling penting adalah karakter Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror. Apa yang saya nak cakap dalam review saya tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang filem ni. Okey, dari segi baiknya adalah jangka masa untuk filem ni adalah sebanyak 2 jam 4 minit saja. Kalau ikutkan runtime MCU, filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah filem yang pendek. Yang kedua adalah storyline dia. Jalan ceritanya, kalau korang minat Star Wars, kalau korang minat Dune, korang akan minat filem ni sebab filem ini kita boleh nampak dia ambil inspirasi sedikit dan sedikit daripada tu. Dan filem ni juga dia mengeksplorasi tentang apa itu Quantum Realm itu sendiri. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang filem ini adalah villain dia iaitu Kang the Conqueror. Korang kena tahu, Kang the Conqueror sebenarnya adalah seorang musuh ataupun watak jahat yang bukan berasal daripada garis masa kita. Dia berasal daripada abad ke-31 yang bernama Nathaniel Richards. Dia anak kepada Reed Richards dan juga Sue Storm dari Fantastic Four. Jonathan Majors memainkan watak sebagai Kang the Conqueror sangat-sangat hebat. Kita boleh tengok adaptasi yang dia lakonkan sebagai Kang berbeza dengan apa yang dilakukan dalam Loki. Dari segi kuasanya juga kita boleh nampak dia sangat-sangat menakutkan. Kehadiran dia ketika di dalam skrin itu sangat-sangat menakutkan karakter-karakter lain. Dan okey, ini yang saya tidak berapa sukalah dari pandangan saya. Yang pertamanya adalah watak MODOK. Saya tak faham CGI yang digunakan oleh Marvel pada Thanos sangat-sangat real, tetapi apa yang telah terjadi kepada dia, kalau dikeluarkan pun tidak memberi impak apa-apalah. Saya minta maaf kepada siapa yang suka MODOK. Saya tahu MODOK kalau mengikut komik sangat-sangat kuat, tetapi apa yang Marvel telah buat kepada karakter MODOK ni adalah sama seperti apa yang Marvel buat kepada karakter Taskmaster. Yang kedua adalah tentang visual di dalam filem ni. Kalau kita boleh tengok dalam trailer, visual dia sangat-sangat cantik, tetapi apabila ditayangkan di skrin besar, ada sesetengah visual yang kita boleh nampak memang 100% CGI, memang 100% green screen kita boleh nampak. Saya tidak tahu apa yang Marvel sebenarnya tengah lakukan sekarang sebab bajet untuk filem ni sangat-sangat tinggi. Yang ketiga adalah filem ini tidak memberikan watak Kang itu sepenuhnya. Director filem ini ada cakap yang filem ini akan menjadi Avengers level threat. Bila kata Avengers level threat, kita menjangkakan seperti Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame, yang di mana Thanos kita boleh sendiri nampak dia memang tidak boleh dikalahkan. Walaupun Kang adalah manusia biasa, Thanos adalah Titan. Kang adalah villain yang paling ditakuti oleh Avengers berbanding Thanos. Apa yang mereka buat di dalam filem ni tidak memberi justice, tidak memberi keadilan kepada karakter Kang itu sendiri. Tapi saya rasa Marvel akan simpan karakter Kang ini untuk kemunculan dia yang betul-betul, iaitu pada Avengers The Kang Dynasty pada 2025. Rating saya untuk filem ni adalah sebanyak 7/10. Kalau korang nak tengok filem ni, saya sarankan korang turunkan expectation korang. Jangan hypekan sangat-sangat filem ni. Jangan expect yang wow, filem ni hebat gila. Jangan. Tetapi filem ni ada 2 post credit tau. Itu saja daripada saya. Korang boleh tengok di pawagam yang terdekat dengan korang dan jadi penonton yang setia. Terima kasih.